يا ربنا صل على أشرف العالمين. Minhajul Abidin pula. Kat mana kitab Minhajul Abidin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang keempat tu tak baca lagi tu, kita baca minggu depan lah. Kat mana? Minhajul Abidin muka surat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Rabbi ya Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 2. Minhajul Abidin muka surat 2 baris ketiga daripada bawah. Kat mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 2 baris tu. Dia kata Gabus tadi kata dia wasafar ba'idun wa fil amali taksirun. Tu wa fil amali taksirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal. Ini masih lagi nak hurai hadis, nak sambung huraian hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa innal jannata haznun bi rubwatih. Tadi nak sambung hadis tu lagi tu, dia nak tolong nak sambung huraian hadis. Ala wa innal jannata haznun hazina yahzanu haznan, isi fa'ilnya hazinun sama dengan wazan sa'bun. Dalam Asyah tu dia ada cerita dah. Ai sa'bun syakun 'ala nafsi. Dan sabda Nabi SAW, dia nak tafsir mana? Ala wa innal jannata haznun. Ingatlah bahawasanya syurga itu, bahawasanya amalan syurga itu, amalan syurga itu, ialah pekerjaan yang sukar. Haznun, payah biru buatin, payah dengan tempat-tempat yang sukar, tempat yang tinggi. Syurga ni susah, syurga ni sukar. Tempat mendapatkan syurga ni begitu susah dan begitu sukar. Ala wa innan nara sahlun bi syahwatih. Dan ingatlah bahawa jalan menuju syurga tu mudah dengan syahwat, mudah dengan nafsu. Hak maksiat ni kok mudah semua, hak akhirat payah. Ingat tak kita baca kitab Muhimmah semalam. Jadi betul juga. Boleh kita kiaskan dengan perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, ambil daripada hadis Nabi SAW, yang kerja akhiratnya susah, yakni kerja syurga, jalan menuju syurga tu susah, dan jalan menuju neraka tu mudah. Bapa ulang balik, jalan menuju syurga tu susah, jalan menuju neraka tu mudah. Begitu juga kita mengaji Muhimmah semalam, basuh pinggan di restoran, kita kerja restoran 30 biji pinggan, atau kita basuh pinggan di kenduri kahwin sepupu kita, kenduri kahwin kawan kita, 50 pinggan, 30 pinggan, kita rasa mudah. Tapi basuh pinggan suami 3 keping kita rasa payah. Nampak tak? Sebab apa payah? Sebab basuh pinggan suami jalan ke syurga.
Ibadat tak? Basuh pinggan suami ibadat. Basuh pinggan di majlis kahwin kawan kita, maka itu dia panggil pahalanya tidak sebesar dengan pahala basuh pinggan suami. Nak kata semakin besar pahala semakin susah. Walau hanya 3 biji pinggan. Nak kata jalan akhirat, jalan menuju syurga memang susah semua. Macam tu. Kalau gitu jalan menuju akhirat itu susah, masa tu sempit, kesibukan banyak, umur tu pendek, dikatakan yang lepas-lepas. Dan zaman pula zaman susah. Zaman banyak fitnah. Cucu cicit dajjal, anak-anak dajjal dah muncul dah zaman-zaman sekarang. Lepas tu zaman kembali kepada jahiliah semula. Masa pun sempit, kesibukan banyak. Wa fil amali taksir, baru sambung. Wa wulha, dan padahal amalan kita berkurangan. Tengok. Dah jalan syurga tu payah. Zaman ini pula susah. Zaman cucu cicit dajjal. Pas zaman pula dia tak semakin terang. Zaman ni dia semakin malam. Kita ni menuju kepada zaman dajjal. Sebelum muncul Imam Mahdi, dajjalnya dulu. Kita ni ke situ, ke dajjal zaman kita. Hari ini ibadat hari ini lebih mencabar daripada ibadat yang semalam. Ibadat besok lebih mencabar pada ibadat hari ini. Ibadat bulan depan lebih susah pada ibadat bulan ini. Ibadat untuk 10 tahun lagi lebih mencabar daripada ibadat yang tahun ini. Kerana semakin dekat dengan zaman Dajjal, semakin susah. Tu dia panggil masa itu, masa itu wal zamanu sa'bun. Apa dia? Zaman itu susah, zaman sekarang susah, zaman tu susah. Wal amruddin mutarajjin, dan urusan agama akan kembali pada zaman jahiliyah. Kita ni nak kembali pada zaman jahiliyah, dan dajjal bawa maksiat-maksiat zaman jahiliyah akan diiklankan oleh dajjal. Wal faragu qalilun, masa sempit, wasyughulu kasirun, kesibukan bertambah, hari-hari bertambah. Tak payah tunggu pencen, tak payah tunggu cuti lah. Memang cuti pun sibuk, waktu pencen pun sibuk. Betapa ramai orang pencen tak mengaji fardu ain. Jangan kita mengaji fardu ain tunggu pencen. Betapa ribu orang yang pencen tak belajar fardu ain. Betul tak sekali? Ribuan manusia yang pencen tak belajar fardu ain. Kita nak tunggu pencen baru nak belajar fardu ain, itu kesilapan yang besar. Tunggu cuti lah nak mengaji fardu ain, dan cuti projek banyak pula, cuti pergi sana pergi sini, program tu program ni. Tak payah tunggu cuti belajar fardu ain. Mulai hari ini. Nampak tak? Hari ni bila masa luang, ada peluang mengaji fardu ain. Jangan tunggu masa luang. Wal umuru qasirun, dan umur kita ni pendek, tak panjang. Dahlah amalan kita, dahlah umur kita pendek, kesibukan banyak, nak ibadat tak sempat. Wa fil amali taksirun, dan pada amalan kita yang sikit ni ada kurang. Amalan kita ni ada kekurangan, ada cacat. Yang banyak kurang, yang banyak cacat. Yang ni kadang-kadang amalan tak cukup rukun, tak cukup syarat, kadang-kadang tak ikhlas. Dah kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa ibadat tu kurang. Kalau ibadat juga tak sempurna ibadat kita. Allah wa nakidu basirun, dan lagi bermula yang duk mengintai-intai amalan kita ni. Yang duk mengintai-intai, yang duk menyelidiki, yang duk mengawasi amalan kita ini adalah orang yang sangat terang sifat penglihatnya. Siapa dia yang mengintai amalan kita, Ustaz Ali? Malaikat. Nampak tak? Raqib Atid. Tukang catat amalan perbuatan kita itu, dia ditulis dengan detail. Sifat penglihat Raqib Atid sangat tajam, sehingga di mana jua kita berada, dia nampak. Dia bagi kekuatan, sifat pelihatnya itu sangat kuat. Sampai yang kita buat maksiat dalam hati pun dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Mata yang buat maksiat dicatat oleh Raqib Atid. Dan kita Muhammad kata, mata yang melihat maksiat
akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Seluruh matanya, seluruh berbola mata dibakar. Jadi kita muhimah. Seluruh matanya, Babu Dobik, seluruh berbola mata. Dia melihat maksiat, semua itu dicatat oleh Raqib Atid. Tengok dah. Tengok jalan syurga. Allah susahnya jalan syurga ni. Dah susah jalan syurga. Zaman pula zaman cucu cicit Dajjal. Masa pula sempit, kesibukan banyak. Umur pula qasirun. Umur kita semakin pendek. Umur tak panjang. Dan amalan kita ada kekurangan. Amalan ada kekurangan. Wan nakidu basirun. Dan pemeriksa pengawas. Yang spot check amalan kita itu ditulis dengan detail. Wal ajalu qaribun. Dan bermula ajal. Qarib, dekat. Kita ni dekat dengan mati. Semakin hari semakin dekat mati. Bukan semakin jauh. Kalau beli produk nak muda tu, produk ni nak muda, krim tu, krim ni, yang confirmnya setiap hari, setiap saat, ajal semakin dekat. Tak ada istilah ajal semakin jauh. Ada orang ingat kalau dia muka nampak muda, dia ingat umur panjang. You ni umur berapa? Saya tengok you ni macam umur 21. Oh, sukanya umur 21. Walau orang tengok kita macam umur 21 pun, ajal tak bertambah. Ajal mendekat berkurang. Ajal maut kita semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Walau kita pakai kering nampak muda supaya umur 7 tahun sekalipun. Saya tengok you kulit macam budak 7 tahun. 7 tahun pun kalau tu hai tak kedai mati, matilah juga. Muka kulit you nampak muda lah. Walau muda pun ajal tetap semakin dekat. Bukan orang pakai krim ni nampak muda. Ada ke tidak orang iklan macam ni Ustaz Ali? Pakailah krim ni nampak muda. Bila nampak muda, umur pun makin panjang. Ada orang iklan macam tu. Pakailah krim ni. Bila pakai krim ni, jadi nampak makin muda. Bila nampak makin muda, ajal pun semakin menjauh. Ada tak orang iklan macam tu? Tak ada. Walau nampak muda, ajal tetap makin dekat. Ajal tetap makin mendekat walau muka muda sekalipun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak mati dah kita semua ni Allah. Orang lain mati belakang dah. Ramai dah orang mati. Berjuta dah manusia mati. Tak lama kita pula. Kadang-kadang tanda mati itu mendekat. Cerita kematian tu dekat dengan kita. Dulu kita dengar keluarga lain mati. Lama-lama kita dengar sepupu kita ada dekat dengan kita. Kadang-kadang adik-beradik kita ada yang dah mati. Dekat dah tu. Kadang-kadang orang yang sebaya dengan kita pun mati juga. Dulu, masa budak-budak dulu dengar orang luar yang mati. Tak pernah dengar lagi family kita dekat-dekat ni mati kan. Terkadang tu macam tu. Maka mati dah. Tu mati. Mana sepupu mati. Dia adik dia mati dah itu. Tengok dekat-dekat. Tak lama kena kita. Sampai masa kita pula. Kita semua yang hidup termasuk baba lagi akan mati. Dan kematian itu semakin dekat. Wal ajalu qaribun. Waktu antara amalan Rabi'ah al-Adawiyah, dia tulis dekat nota dia, hari ni kah aku mati. Hari ni kah aku mati. Hari ni kah aku mati. Itu amalan dia. Tulislah di kulit kitab. Bapa tulis. Dekat kulit kitab tu mesti tulis. Ada tulis tak di kitab Minhajul Abidin? Biasa mesti bapa tulis. Ada. Hari ni kah aku mati. Mesti bapa tulis lah di kulit-kulit kitab. Hari ini kah aku mati. Hari ini kah aku mati. Itu dia. Itu antara wirid Rabi'ah ada ya. Hari ni ke aku mati. Bila dia ingat hari ni dia mati, hari ni tak nak buat maksiat. Hari ni nak banyakkan selawat. Hari ni nak buat pahala. Hari ni nak buat ibadat. Tiba-tiba hidup lagi hari ni, alhamdulillah. Ke besok pula, sampai hari besok, hari ni ke aku mati. Biasa bapa di kitab-kitab mesti bapa tulis ya. Biasanya. Hari ni ke aku mati. Itu antara amalan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Hari ni ke aku mati. Hari ni ke aku mati. Ada orang dia tak berani. Jangan cakap macam tu. Nanti mati betul. Memang mati
mati tu betul. Tak ada mati tu tak betul. Mati tu betul. Walau awak cakap hari ni ke aku hidup pun mati juga hari ni kalau hari ni ditakdirkan mati. Hari ni ke aku hidup, bapa saya nak buat amalan hari ni ke aku hidup. Saya nak tukar dengan Rabi'ah Adawiyah. Jadi saya Rabi'ah lain. Rabi'ah Dunyawiyah. Rabi'ah hak dunia. Ya tak ni. Rabi'ah yang bangsa dunia. Macam mana Rabi'ah hak dunia ni? Hari ni ke aku hidup. Walau kita amal hari ni ke aku hidup sekalipun. Kematian tetap mendekat. Bila sampai mati, tetap akan mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hari-hari tak buat maksiat dan hari-hari sibuk membanyakkan ibadat. Sebab bimbang mati. Siapa dia? Kalau dia tahu hari ni dia mati, dia nak buat maksiat. Ada tak sekali? Tak ada orang nak buat maksiat kalau dia tahu hari ni dia mati. Allah wal ajalu qaribun, dan bermula ajal itu dekat. Was safaru ba'idun, kematian dekat tetapi perjalanan jauh. Was safaru ba'idun, perjalanan kita ni jauh. Perjalanan kita ini, cerita kita bukan habis ketika mati, tuan-tuan. Cerita kita sangat panjang. Perjalanan episod cerita panjang. Perjalanan episod hidup dunia golek-golek naik 10 tahun, 40 tahun. Kebiasaan. Ada yang mati muda pun berlana, banyak juga. Terbubuh atas pukul rata umur 40, 60 tu biasanya mati ya. Dekat-dekat dengan mati 40, dia masuk 40 tu dia nak tu banyak penyakit dah mari. 40 biasa kalau dululah. Jadi hidup ni mungkin 40 tahun, 50 tahun, mungkin 60 tahun. Mungkin bonus 70 tahun. Mungkin tak dapat bonus 60 tahun, 50 tahun mati. Umur dekat dengan mati dia bagi. Bila mati bukan habis cerita. Dia ada pula drama siri 2. Siri 2 iaitu drama di dalam kubur pula. Itu episod dia lebih panjang. 10 kali ganda lebih panjang, lebih daripada 10 kali ganda panjangnya episod dalam kubur berbanding episod di dunia. Itu baru episod kubur, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Panjang ke tidak perjalanan? Panjang. Itu baru episod kubur. Episod kubur, apabila tamat episod kubur yang bersangatan panjang, seperti Imam Syafi'i mati umur 53 tak silap. Sekarang umur Imam Syafi'i 1000 lebih. Imam Syafi'i dah 1000 tahun lebih kurang di dalam kubur. Hampir lebih kurang 1000 tahun Imam Syafi'i hidup dalam kubur dan tak habis lagi episod kubur Imam Syafi'i. Lamanya cerita kubur lama. Bila habis cerita kubur, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan menghadapi episod padang mahsyar ataupun dipanggil padang mauqif, tempat kita wakaf, tempat kita dihalau di satu padang namanya padang mahsyar. Hasyar. Kita dihalau dekat situ di padang. Berhentilah di padang mauqif, kita panggil padang mahsyar juga. Maka suasana hidup di padang mahsyar, suasana hidup di padang mahsyar itu, episod dibangkitkan dan hidup di padang mahsyar itu lebih daripada 100 kali ganda, lebih lama daripada episod kubur, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sejak daripada kita dibangkitkan sehingga kita semua dibagi hujan air mani. Hujan air mani, lepas tu dia tumbuh macam pokok tetapi jadi orang. Tapi orang tu semacam patung. Keluar macam patung. Selepas turun hujan air mani, tumbuhlah seperti cendawan jasad. Masing-masing rupa Ustaz Adli, rupa Ustaz Zul, rupa Ustaz Fizi keluar. Maka malaikat yang tiup sangkakala tu Israfil dia pun siup roh-roh disumbat di dalam surunan, dia pun siup
bertaburan roh-roh seperti kata ulama seperti lebah keluar daripada sarangnya mencari jasad masing-masing. Siung. Bila masuk dalam kepala, dia masuk daripada kepala, otak berfungsi. Mata tak buka lagi, otak berfungsi. Sampai kat dahi mulai berpeluh, berkerut, keringat jadi lembut. Tadi kerah. Lembut tadi macam batu. Sampai kepada mata, kening gerak. Sampai kepada mata percelek. Celek, semua saling melihat masa tu. Kita lihat dia lihat kita. Macam robot mula-mula hidup. Saling melihat. Cek. Tetapi tak boleh bercakap lagi sebab roh tak masuk lagi sampai ke mulut, ke hidung. Dia sunyi tapi hidup melihat roh duk masuk. Sampai masuk ke hidung baru bunyi pakak-pakak bernafas. Nampak? Sampai ke mulut kecoh dah. Weh, ada apa ni weh? Apa ni? Weh, kat mana kereta ni weh? Lepas tu kepala kau. Weh. Kau hidup. Kau dah hidup. Kat mana kereta ni? Allah. Sampai dah masuk tangan, bergerak kaki. Lepas tu Tuhan dah settle ke tidak? Duduk kat sana tu tak tahu, ada setengah ulama kata ribuan tahun pula. Ada setengah ulama kata sampai 1000 tahun pun ada. Maka sebelum itu Allah Ta'ala hidupkan juga semua binatang. Dan Allah Ta'ala akan menghidupkan semua binatang, dan semua binatang itu akan membalas perbuatan jenayah binatang yang buat jenayah. Seperti kambing pernah dikhianat oleh harimau, kambing akan mengkhianat harimau itu balik. Siapa dia buaya pernah patahkan kaki rusa, rusa akan patahkan kaki buaya. Binatang sama binatang, Tuhan melakukan keadilan sebagai persembahan pertama di padang Mauqif. Hei manusia, seolah-olah Tuhan nak bagi satu nota, satu mesej kepada manusia yang sejak daripada Adam hingga kepada Imam Mahdi semua muncul. Seolah Tuhan nak pesan, hei manusia, ini binatang, aku berlaku adil. Sekejap lagi kalian yang akan diperiksa dan kalian pula yang akan diadili. Sekarang kalian tengok binatang punya cerita. Yang mana dulu mengkhianati akan dikhianati, yang mana dulu menzalimi akan dibalas walau binatang. Maka ketika itulah umat manusia pun berfikir, aku ada khianat orang ni, aku ada ambil duit orang ni, aku ada tipu dia, aku ada bunuh ikan, aku ada bunuh kucing dulu. Semua fikir kejahatan dia. Habislah aku ada cabuk kepada belalang gitu. Habislah aku seksa cicak. Aku tak bunuh dengan sekali pukul, aku seksa cicak. Aku menzalimi lipas. Aku menzalimi belalang. Bukan bunuh sekali mati, tidak lipas. Dia pergi seksa, cabuk kaki lipas lah. Dia ketawa lah. Lipas duk kelepar, dia ketawa. Orang duk seksa. Dia tengok sakit, nak bunuh sekali bunuh lah. Cicak kau semua. Memang sunat bunuh, tapi bila menyeksa tu haram. Semua jenayah kita ingat. Kata Tok Guru Babak, dan dulu kalau dekat Kelantan orang main pelaga buah getah. Kenapa pelaga buah getah? Ambil biji getah, sama biji getah kita pecahkan, tengok mana kerah. Kata Tok Guru, main. Nanti Allah belaga kepala kita dengan biji getah besok. Apa ingat lagi masa budak dulu duduk pondok, Tok Guru kata, ni bila guru cerita pada masyar ni, binatang sama binatang membalas. Ingat kita buat kat pohon, kita patahkan kayu tanpa sengaja, kita ukir I love you dekat pokok sampai keluar darah-darah dia tanpa sebab. Pokok ni darah dia tu getah tu darah pokok. Kita kikis dia tanpa sebab, kita lukakan dia tanpa sebab. Kita patahkan daun-daun tanpa sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pelaga biji getah nanti, Allah Ta'ala pelaga kepala kita dengan biji getah tu juga. Bagi pecah kepala kita. Ada yang dulu pelaga ayam, ada yang dulu pelaga ikan,
Ada yang seksa binatang. Nabada Allah Rabbi, semua yang dibalas. Masa tu habislah aku, ayo apa ni, macam mana ni aku, ayo. Masa tu habislah. Takut punya takut, duk tengok cerita binatang. Dan semua binatang dihisap. Binatang bukan ada 13 ekor. Binatang sejak zaman Nabi Adam hingga binatang zaman Imam Mahdi, semua dihisap. Dan kita menyaksi semua tu, Allah, detailnya Tuhan dengan binatang. Belum lagi kita. Oh, cerita kalian kejap lagi. Apa nak berlaku? Contoh macam, pernah tak feeling nak pergi cabut gigi tapi kawan pergi dulu? Mana takut? Kita cabut dulu ke suruh kawan cabut dulu? Takut hak mana? Kawan cabut dulu ke kita cabut dulu? Yang mana takut? Takut kita cabut dulu? Tak betul tu. Takut kawan cabut dulu. Sebab apa takut kawan cabut dulu? Kalau kita cabut dulu, dia panggil sekali takut. Kalau kawan cabut dulu, berapa kali takut? 2 kali takut. Takut yang kawan lagi, takut yang kita lagi. Duduk tengok, aduh, tolong, kawan kita cabut gigi. Habis aku pula kejap lagi mati aku. Dia panggil takut di dalam menonton. Pandai Tuhan menyeksa kita. Nak bagi seksa di dalam menonton. Sambil-sambil. Kata panggil belai-belai tu kena dah. Allah sudah tak ada apa. Aku ni banyak lah dulu kat binatang. Aduh, sudah dah lah. Aduh, habis lah aku dulu. Orang jiran sebelah pun banyak. Allah, banyaknya aku. Apa nak? Ya Allah Akbar. Itu peristiwa padang mahsyar. Nampak tak? Lepas tu sebelum tu dia panggil dulu, suruh beratur himpun. Lepas tu riuh rendah bincang, habis tu macam mana kita ni? Nak pergi mana kita ni? Siapa nak settle? Lama ni kita duduk di padang mahsyar ni. Mesyuarat. Mesyuarat ni mungkin sekejap, lama mesyuarat. Mesyuarat ni kan semakin ramai orang, semakin susah nak selesai, betul tak? Kalau kita mesyuarat 2 orang, kejap je habis. Kalau mesyuarat 10 orang, yang tu ada idea dia, ini idea dia, yang ni bangkang, yang ni jawab, yang ni bangkang. Makin ramai orang dalam mesyuarat, makin bila nak settle. Ni mesyuarat semua manusia dan diwakili oleh ketua-ketua yang datik ketua mesyuarat. Mesyuarat punya mesyuarat, orang kafir, orang Islam, muafakat mesyuarat. Sekarang nak minta tolong siapa? Tolong cerita ke Allah Ta'ala, kami dah tak sanggup seksa di dalam menunggu, tak azab lagi, seksa dah. Seksa pada mahsyar ni menunggu pula dalam rupa macam-macam rupa lah. Atau ada rupa khinzir, ada yang dengan kudung, macam-macam pada mahsyar pula. So kelakuan kita pun tak sama je. Masa tu bukan mana, tak ada lagi kerak tangan bakar ke gambar, tak ada lagi. Cuma ada yang rupa khinzir, ada yang kulit hitam, ada yang ikut dia zalim jiran dia, rupa macam ni. Dia orang penzina, rupa bentuk macam ni. Dia tak semayang. Kalau orang tak semayang, rupa khinzir. Macam mana khinzir ni? Tu orang tu. Oh, ingat khinzir betul tak? Macam rupa khinzir kan? Macam rupa khinzir. Antaranya tak semayang. Macam-macam besok. Dan mesyuarat keluar keputusan, kita kena jumpa datuk kita, namanya Adam alaihissalam. Jumpa datuk nama Adam lah. Buat apa jumpa datuk yang nama Adam? Kena minta tolong dia lah. Dia je yang boleh tolong kita. Biar dia cerita ke Allah, cakap ke Allah, bagi kita lepas lah ujian di pada mahsyar. Tak tahan sangat dah. Dia menunggu ni kan seksa ke. Dia yang kenal menunggu itu seksa, isteri. 1 jam. Kalau suami nak tahu keseksaan menunggu, cuba pergi ambil isteri. Saya kata pukul apa? Pukul 5 nanti ambil saya. Kita pergi pukul 5:30 tak terbit lagi. Lama dah setengah jam saya. Namanya kita pula datang seorang, kawan tak ada, tunggu kelipah mata. Setengah jam macam 3 jam masa. Lama kan? Dah tak tahu mutu. Maka menunggu daripada masyarakat, ada ulama kata sampai 1000 tahun. Kata guru kami lah. Ada yang kata ratusan tahun. Itu pun tahun yang akhirat, bukan tahun kita, tahun akhirat.
Punya lama lah. Padahal bukan azab yang bakar api dengan aku. Tak ada lagi. Tak tahan dah. Mintalah dengan Adam. Suruh Nabi Adam minta dengan Allah, bagi cepat-cepatlah. Yang neraka bagi neraka, syurga bagi syurga. Bagi syaitan cepat-cepat. Yang kafir pun setuju. Sebab apa kafir setuju? Dia ingat dia masuk syurga. Kafir ni dia ingat dia masuk syurga. Walaupun ada di kalangan mereka yang jahat, kadang dia ingat tak apa, masuk mahkamah pandai-pandai jawab. Sebab dunia, walaupun aku jahat, aku pandai jawab. Aku lepas, insya-Allah lepas pula. Dia ingat dia boleh lepas akhirat. Atau orang kafir pun dia setuju. Dia pun antara yang mengusulkan pandangan supaya dipercepatkan azab pada mahsyar. Walhal di depan lagi teruk pada mahsyar. Maka nak jumpa Adam, perjalanan cari Adam di tengah ratusan bilion manusia tu cari Adam. Mudah jumpa lah ya besar. Tapi kan nak cari bukan satu hari. Berjalan cari. Oi, pas jumpa tu bercakap semua. Akhir-akhir Adam kata, nafsi hari ni hari Tuhan mahu aku tak boleh tolong kalian. Hang semua cucu aku tak boleh tolong hampa semua. Kalau buat-buat demo semua cucu saya nak tolong tak boleh. Hari ni Tuhan marah. Saya pun takut. Wahai Adam, kalau kan Datuk Adam tak ada tolong, bagilah jalan. Kami dah macam mana? Mintalah dengan Nabi ni apa? Itulah pergi sampai Nabi Ibrahim, 25 rasul pergi, semua tak sanggup. Dan perjalanan untuk jumpa tiap-tiap rasul tu, Allahu Akbar. Nak akhir-akhir jumpa Nabi Muhammad tu. Boleh Nabi Muhammad bagi syafaatul uzma, Nabi Muhammad minta dengan Allah Ta'ala kabul hajat Rasulullah. Semua dapat syafaat, hatta kafir dapat sekali dan selamanya di situ saja. Pertama dan terakhir syafaat orang kafir dapat. Dan semua dilepaskan daripada azab pada mahsyar. Hatta kafir pun lepas. Syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Bila Nabi bagi syafaat, baru orang lain berani bagi syafaat. Dan peristiwa itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, puluhan ganda lebih lama daripada episod drama kubur. Allah, itu baru cerita pada mahsyar. Belum lagi baru cerita lepas pada mahsyar, episod apa pula? Episod mizan. Mizan ni timbangan. Cakap mudah-mudah, tempat periksa amal. Cakap bahasa lagi mudah, mahkamah akhirat. Tuan-tuan, mahkamah akhirat, mizan, waktunya lebih lama, lebih panjang drama mizan daripada mahsyar. Bapa Duhurai apa ni minajak bidin? Bapa Duhurai was-safaru ba'idun, perjalanan jauh. Kalau tak cerita macam ni antum tak nampak jauh. Kita kata, tak adalah jauh mana kubur, pada mahsyar, mizan, syirah, ada 4 je. 4 ni bukan 4 episod. Kubur, pada mahsyar, mizan, asyirah, 4 ni je. Ini bukan 4 episod, bukan 4 minit. Satu-satu ini ada dia punya siri dia. Satu siri ribuan hari, ribuan episod. Lamanya episod tiap-tiap siri kubur, siri mahsyar. Itu lama tuan-tuan. Itulah yang Imam Ghazali kata was-safaru ba'idun, perjalanan jauh. Jauh. Allah Rabbi ya Karim. Macam mana pada mizan bapa? Nak tahu mizan ni bapa rekah-rekah dah ni sebab dia kena buka kitab suku pula. Tapi nak cerita bagi kita rasa hush. Ya Allah, gila lah, lama lah weh. Ada so feeling macam tu. Kalau bapa kata dia ada pada dia di kubur, dia pada mahsyar, dia tak dapat feeling wow tu wow. Dia panggil apa bahasa mana? Wow factor ke apa? Ke apa dia panggil? Perasaan push, fuyo, gila lah weh, takjub. Dia panggil bawa sahaji. Subhanallah, lamanya weh. Aku ingat kan kejap-kejap je. Lama gila weh. Lama boh. Ingat baris metah. Lama gila. Nak suruh beras. Nak pergi kejut lagu tu. Lama tu dia duduk nampak baris lagu tu lah. Tu ya dia takut tu. Nampak? Ui, lama lah. Ingat kejap-kejap je. Suruh, takutnya.
Sebab itulah antum akan sedar kenapa ulama seperti Habib Umar tu dia tak mampu nak tidur. Dia tidur kejap tu khabar tengok macam mana kadang-kadang muka Habib Umar. Kalau dia tersenggut dia giring kepala. Seolah menyesal. Tersenggut pun menyesal kadang-kadang lah. Dah. Macam dia tersenggut lama sikit tu. Boleh menyesal. Kita puas hati lah pejek, puas hati. Puas hati hari ni. 11 jam tidur. Gila weh, aku nak tambah lagi lah. Ni tak cukup lagi. Dia punya bahagia tidur 12 jam lah pejek. Bi Umar tersenggut 1 minit ke ramai pun. Nampak menyesal macam Allah lamanya aku tidur. Ya Allah, macam tu. Tu orang soleh lah tu. Beza dengan kita dalam malu babu pun baca saja. Okey, macam mana cerita mizan? Mizan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, episod mizan lebih lama daripada episod Padang Mahsyar. Macam mana episod mizan? Macam mana mizan? Mizan sebab apa lama? Kenapa mizan tu lama? Kenapa mahkamah akhirat lama? Lama tu sebab pemeriksaan tu detail. Detail tu pula sangat gila punya menggila-gila detail. Kalau bahasa orang putih apa? Sangat apa? Very detail. Sangat banyak very detail lah. Betul tak very dah? Betul tak? Betul lah. Tak betul nanti suka sudah. Sangat detail. Apa very dah. Detail gila. Itu jadi lama. Macam mana Bapa detail ni? Bapa bagi contoh pemeriksaan detail. Jadi di mizan, kata tu Bapa dia diletakkan satu macam skrin filem. Dan dia akan berlangsung sejak daripada dilahirkan, cuma markah tak kira lagi. Bila sampai balik 9 tahun atau 15 tahun, drama durasi hidup kita akan di-pause. Ni Bapa terjemuh bahasa moden sekali. Cerita hak guru Bapa cerita kat Bapa modenkan sikit supaya dapat ditangkap oleh remaja zaman sekarang. Remaja dan masyarakat zaman sekarang. Jadi contohlah kalau Ustaz Fizi hidup 60 tahun. Jadi selama 60 tahun dia pernah tak tengok cerita apa paling lama? Ada yang 3 jam Hindustan 3 jam. Bapa ingat dulu biasa tengok kat dulu sebelum TV dibuang. Hindustan 3 jam kan. Ini bukan 3 jam. Ini 60 tahun. Kalau Fizi hidup 60 tahun, mana drama episod tu 60 tahun. Dan bila sampai umur 15 akan di-pause. Pause. Sebab apa pause? 15 tahun 1 saat. Saat pertama dicek dosa kepala. Saat kedua macam jadi cerita kita pause macam tu. Nama dah. Okey, contoh kita balik umur 10 tahun lah contoh. Okey, 10 tahun balik. Bila balik 10 tahun, 50 tahun drama kita setiap saat dihisap. Apa cerita dalam tiap-tiap saat dalam 50 tahun? Okey, 10 tahun 1 saat. Kita buat apa? Dah balik dah macam tu. Okey, makan rambutan curi. Saat balik makan buah curi. Maka cerita makan buah tu tak tahu lagi curi ke tidak. Okey. 10 tahun 1 saat dia pause. Bila dia pause, dia pun bahas yang 1 saat tu. Okey, saudara Fizi, anda buat apa? Makan buah rambutan. Rambutan siapa tu? Mak awak tak ada rambutan. Rambutan siapa? Habis rasa macam minta dah. Saya tak pasti. Saya rasa saya minta. Awak rasa je baru. Rambutan siapa? Dia cek tu. Cek mai siapa dia saksi semua. Oh, nasib baiklah. Minta. Dia punya cek lama. Dia panggil satu kasus. Dia mahkamah ni satu kes lama. Satu kes kadang dibicarakan 6 tahun, 2 tahun. Ada tak satu kes 1 minggu selesai? Jarang nak dengar. Bisa satu kes tu bertahun-tahun. Dia punya perbahasan dia. Dan semakin detail, semakin lama.
Okey, alhamdulillah saat pertama makan buah rambutan, sebaiklah rambutan minta nasib Allah. Minta alhamdulillah nasib baik minta. Tuan rumah ada kat situ. Kalau tak ada ambil curi dah. Itu baru lepas 1 saat. Punya lama dia cek. Yang tak tahannya lepas makan saat kedua pula. Pop pop. Lepas. Pop saat kedua. Buang kulit rambutan. Di mana? Rumah orang. Ha. Kulit ada dua pula. Kulit atas, kulit bawah. Naik motor. Ho ho ho. Pop. Ha, sedap. Masuk pagar rumah orang. Dia sedap. Dia ada kulit atas, kulit bawah. Biji kita makan tak biji? Kita buang juga kan? Ha, buang kat mana tu? Oh, tiga-tiga. Okay, saat pertama. Pop, saat kedua pula. Kulit rambutan. Alah, buang rumah ni tak tahulah rumah siapa ni pula dah. Buang kulit rambutan kat situ pula. Ha, macam mana? Kulit rambutan yang kedua tu kampung sebelah. Sebab nak bagi habis rambutan, buang kulit kedua pula. Itu rumah ketua kampung. Depan pagar rumah dia, masuk pagar pula tu. Kulit rambutan kita dia tergolek, terbaling ni tergolek, masuk bawah pagar tergolek sampai. Biji rambutan, nampak tak? Nak syuting bagi kena dalam tong sampah, masuk dalam elak dia tu pula. Syuting tak kena. Nampak lagi tu. Mana nak habis 60 tahun macam mana? Demi pos 10 saat, 10 tahun 1 saat, pos 10 saat, 10 tahun 2 saat, pos 10 saat, 10 tahun 3 saat, pos 10 tahun 4 saat. Dia main berhenti. Sebab setiap saat dicek dah. Setiap saat dicek dengan very sangat bersangatan detail. Siapa yang cek ni? Allah. Dan semuanya datang saksi. Okey, mana saksi dia buang kulit rambutan? Pertama, rambutan kata, saya jadi saksi. Saya sebagai kulit, saya menyaksikan diri saya bergolek buang. Katanya rumput dekat halaman rumah tu. Saya 10 helai rumput. Kami 10 helai rumput menyaksikan kulit rambutan bergolek-golek. Okey, saya sebagai pagar, saya menyaksi. Semua saksi hadir. Saksi Tuhan beribu-ribu banyak saksi. Juta-juta. Semua jadi saksi. Semua mengaku. Mana kita nak lari? Apa dah? Semua tu kena. Allah. 460 tahun. Pernah tak tengok cerita yang 1 jam? Kita pause. Bila nak habis lewat ni tu. Nampak nak habis kan? Contoh kita tengok cerita bahasa Arab. Cerita bahasa Arab, subtitle bahasa Arab, kita pun nak terjemah. Cerita Nabi, subtitle Arab, kita nak terjemahan. Pause. Terjemah. Pause. Bila nak habis 1 jam tu? Seminggu rasanya. Seminggu. Mana 1 jam akan jadi 1 minggu. Sebab pause tiap saat apa? Ini 60 tahun. Pause. Dan 1 kali pause dicek dengan begitu detail. Perbahasan yang panjang untuk 1 saat perbahasan panjang. Mana tak lama Mizan. Nama Mizan. Dan tiap-tiap sen harta kita. Okey, katalah rambutan tadi beli. Okey, rambutan saat pertama tu buat kat mana? Saya beli. Okey, beli dengan duit mana? Dia tanya pula. Okey, 10 tahun 1 saat. Rambutan tadi bukan minta beli. Okey, beli dengan duit mana? Kerja kat mana? Duit halal, duit haram. Masa mana? Waktu bila? Semua dia tanya detail. Allahu Rabbi ya Karim. Okey, kenyang makan rambutan kenyang. Nikmat kenyang guna buat apa? Buat zina. Buat maksiat. Buat ibadat. Semua tanya dengan rambutan sebiji tu. Duit beli rambutan sebelum nak dapat rambutan dan nikmat lepas dapat rambutan, semua dia tanya. Sangat detail ya Allah. Lebih detail daripada beberapa cerita ni. Yang berlaku di hari akhirat tersangatan detail, lebih detail lagi daripada beberapa cerita. Itu belum cerita lagi mizan. As-sirat tu lagi. Itu baru mizan. Belum lagi cerita as-sirat. As-sirat ni jembatan tu panjang lagi. Biasa bab berhenti kat mizan. As-sirat panjang lagi. Oh, as-sirat panjang. Jambatan yang halus seperti 1 urat rambut. Jambatan yang hitam, as-sirat jambatan yang hitam di atas neraka yang hitam. Nampak tak? Jambatan hitam di atas neraka yang hitam. Itu lagi lama pada mizan. Kata tu Baba, nak cari jambatan tu satu hal. Dia punya gelap dia. Cari-cari mana jambatan, pom, jatuh neraka. Tak tahu mana jambatan. Kata setengah ulama, mereka yang ada iman boleh meniti. Sebab ada cahaya, dia boleh suluh. Ini jambatan.
Dan tajamnya seperti lebih tajam daripada pedang. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Seolah kita nak berjalan macam mana? Macam mana cara nak berjalan atas halus macam ni? Salah satu cara dia tak boleh langkah. Dia kena kesok, tahu kesok? Mengensot kaki macam ni. Syek kena jalan macam tu. Sebab kalau kita langkah nanti kan mesti kena kesok macam ni kan. Kaki kesok. Tubuh kena balance. Tak boleh ke tak kesok kaki macam ni di atas yang tajam. Semacam hiris kaki. Hiris kaki. Aduh. Dia macam panjang macam ni. Kita letak kaki kita. Satu, dua. Okey, kesok. Wah nak balance. Dia mengimbangkan kita tu amalan. Ada orang tak boleh mengimbang apa. Ada orang itu boleh meniti tu okey ke. Ada orang tu berkelip-kelip cahaya, kelip-kelip cerah, kelip-kelip gelap, kelip-kelip cerah tu iman dia banyak tu. Ada orang tu kata tu apa, ibu jari kaki je nyala. Sebab apa ibu jari kaki je? Dia pernah tolong orang kaut batu tengah jalan. Batu tengah jalan dia pecuit dengan kaki dia. Bercahaya kaki dia. Kaki ni yang jadi suluh. Ni guru kami lah cerita. Dia bagi gambaran. Biar kita boleh bayang. Supaya kita boleh takut, kita boleh beringat, kita boleh perbaiki kekurangan kita. Kata guru bapa, cara yang terbaik kalau nak meniti atas tali tu memang susah dengan macam ni. Susah. Dia kena berpaut macam beruk. Tahu macam beruk. Beruk di atas budahan kan, dia paut macam ni. Kita kepok tangan kan dia panggil. Kita paut dengan tangan, paut dengan kaki. Kaki paut, tangan dua ni paut. Kacik dengan tangan, kacik dengan kaki. Silang tangan, silang kaki. Macam mana? Kesok. Mengesak. Itu semacam iris lengan dan iris betis. Ada orang kata tu apa? Satu kali kesok je. Satu, dua, aduh. 10 tahun tak gerak-gerak. Sakit nak gerak kesok itu. Ada orang sekali je. Satu kesok. Aduh. Tak boleh kesok sakit. Yang di bawah pula ada apa? Galah malaikat jolok nak suruh jatuh. Malaikat dengan tenaga malaikat, dengan kekuatan malaikat, bukan kekuatan ahli gusti. Bukan kekuatan biksu gusti, kekuatan malaikat. Dia jolok kita tu dengan musuh. Nak suruh jatuh. Bukan jolok bergurau ya. Tak jatuh lagi. Dia ni. Seolahnya macam tu. Bersungguhlah dia hak bawah pula. Kita ni pun tak berapa nak pegang, dah penat dah ni. Hak bawah jolok bersungguhlah dia pun. Allah jatuh nama ke. Nak suruh jatuh dah. Bersungguh malaikat. Bila tu nak bergerak lagu tu 10 tahun ada setengah tu. Satu ada pegang. Macam mana? Bila nak sampai penghujung jembatan tu. Walhal kata ulama, kata tu guru, bila tanda dekat tu dia bangun syurga. Tu tanda dekat tu. Ada berapa hari lagi? 500 tahun perjalanan lagi. Dekat tu. Allah, 500 tahun perjalanan tu dia panggil dah nak sampai. Kata panggil Allah dah sikit lagi lah, last dah 99% dah nak sampai dah. Itu bersamaan dengan 500 tahun perjalanan. Berapa tahun tak silap apa? 500 tahun perjalanan. Tu dia panggil baru bangun syurga. Dekat dah bangun dah. Alhamdulillah, dekat dah. Cerita yang antum dengar, yang babo dengar hari ni akan berlaku apabila tercabutnya nyawa. Batu pandai Imam Ghazali Sun dia mula-mula. Dia kata wal ajalu qaribun was safaru ba'idun. Ajal itu dekat, kematian itu dekat dan perjalanan ba'idun jauh. Pandai Imam Ghazali Sun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Tengok siapa dia. Antum jangan ingat ini cerita dongeng.
Ini kisah yang paling sebenar, yang paling benar, yang mesti wajib syarak dilalui oleh semua orang. Jadi wal ajalu qaribun, kita semakin nak mati, was safaru ba'idun. Dan ada pelajar kita yang dah meninggal dunia yang sedang mengalami safar yang ba'id ini. Was safaru ba'idun, pelajar kita sedang mengalami. Siapa dia geng-geng mengaji sekali dengan kita yang telah meninggal dunia? Ada berapa orang kan? Mereka sedang mengalami peristiwa ini. Hari ini kita sedang mendengar, dan pada masa yang sama teman kita yang sepengajian sedang mengalami safar yang ba'id. Nasib baik dia pelajar. Kalau bukan pelajar, kalau bukan ahli akhirat, maka marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pelajar kita, khususnya yang telah meninggal dunia, yang tua dan yang muda, dan kepada semua umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan perjalanan mereka dari akhirat. Allah Ta'ala permudahkan perjalanan kita insya-Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala perjalanan kami dunia akhirat. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Ya Allah, jagalah kami, barakah tetamu yang hadir dalam majlis ilmu, berkah mereka yang tolong share, berkah mereka yang tolong like, berkah mereka yang tolong sebar majlis ilmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami semua umat Nabi Muhammad dunia akhirat, lebih-lebih lagi perjalanan akhirat yang begitu sangat panjang. Dan bantulah sahabat-sahabat kami dan semua umat Nabi Muhammad yang telah meninggal dunia, permudahkanlah urusan dan perjalanan mereka ya Allah. Insya-Allah kita doa kepada orang lain mudah dalam perjalanan, Allah Ta'ala permudahkan juga perjalanan kita insya-Allah. Hayo macam mana kita pula dia tu bila nak lepas as-sirat. Dan kata ulama, di saat begitu susah nak meniti, ada orang datang masjid seperti kereta kabel. Baba kata kereta kabel, tapi tu baba dia kata macam ni. Ada orang meniti di atas sirat dengan satu kenderaan bentuk masjid. Apa tu? Dia ahli masjid. Dia ahli masjid. Ada orang bilik tempat dia mengaji kitab. Mari. Dia duduk dalam bilik tu ibadat semua. Ada orang mari masjid. Duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam masjid. Masjid tu yang akan meniti untuk dia. Sampai bila baba? Awak mau duduk lama mana? Lama tu. Kata guru baba, dalam masjid tu dia ada semacam pengukur masa. Mungkin bentuk jam pasir, jam digital, wallahualam, jam jarum, tapi ada pengukur masa. Kenapa ni? Kalau katakanlah pengukur masa tu bentuk pasir, kenapa dia tak tengah ukur apa yang berkurang ni? Semakin. Kalau pengukur masa tu bentuk digital, 2 minit, 1 minit 59 saat, 1 minit 40 saat, 1 minit 30 saat, 1 minit 27 saat, 1 minit. Kenapa makin kurang ni? Kata guru bapa, itu durasi masa kita duduk dalam masjid dulu. Jadi masjid akan merentasi asyirat untuk kita selama mana kita duduk dalam masjid. Selama mana kita duduk dalam majlis ilmu. Selama mana kita duduk dalam bilik pengajian kitab. Kita ibadat lama mana, lama itulah dia tolong kita di dalam asyirat. Ada orang hilang kunci kereta dalam masjid. Cari-cari tak jumpa. 5 minit baru jumpa. Masa dia cari, dia tengok signboard. Niat i'tikaf dalam masjid. Niat i'tikaf. Sampai-sampai aku cari kunci, aku niat i'tikaf. Cari 5 minit. Maka 5 minit itu sahaja seumur hidup dia pernah duduk masjid. 5 minit sahaja pernah i'tikaf dalam masjid seumur hidup. Selain itu tak pernah masuk masjid sebab sibuk. Tak pernah masuk masjid. Hatta sembahyang jemaah pun tak pernah. Jemaah tak pernah sembahyang. Na'udzubillah min zalik. Maka 5 minit itu sahaja akan berentasi untuk dia. Masa itulah kita kata, ruginya duduk dalam majlis ilmu sekejap kan. Ruginya duduk dalam masjid sekejap kan. Ruginya duduk dalam ibadat sekejap. Kenapalah aku duduk tak ibadat lama dulu. Tak mau. Sekarang baru nak menyesal. Itulah. Itu semua dialog semua orang tu. Dialog baba, dialog antum semua akan cakap. Kenapalah kami tak lama dalam majlis ilmu? Kenapalah kami tak lama dalam majlis ibadat? Kenapalah kami itu suka kepada yang sekejap? Sekarang kami nak kepada lama pula. Baru kita tahu sedar tak sedar, menyesal tak menyesal. Tapi apa nak buat lagi? Tak ada kembali dah. Allah Rabbi ya Karim. Allah
Allah Rabbi ya Karim. Jangan putus asa. Kita ibadat sekadar mampu. Sekarang jangan berhenti ibadat. Paling-paling malah jangan berhenti selawat. Jangan berhenti selawat, jangan berhenti selawat, jangan berhenti selawat, jangan berhenti selawat. Jangan berhenti selawat. Jangan berhenti ibadat. Dan jangan sekali-kali cuba-cuba buat maksiat. Itulah perbelanjaan kita di dalam perjalanan yang jauh. Dia kata tu bapa, ada orang masjid tu tolong merentas untuk dia. Tetapi masjid itu penuh dengan lubang. Nampak tak? Rapuh, tak tahan. Sampai malaikat jolok tu tembus masjid itu juga. Kenapa masjid ni tak boleh nak tolong aku? Dia bergoyang-goyang. Berkelip-kelip lampu dalam masjid ni macam rumah hantu dah. Oh, masjid ni macam rumah hantu. Aku dulu ahli masjid. Kenapa masjid ni macam rumah hantu? Kerana kita duduk dalam masjid tak ikhlas. Duduk dalam masjid kita tidak khusyuk, kita tidak ikhlas. Wallahualam. Maka amalan yang tidak khusyuk pula akan tolong secara cacat. Amalan yang tidak cukup rukun, tak cukup syarat, amalan yang tidak cukup syarat batin, yang tidak khusyuk, dia akan tolong secara cacat. Bukan tolong, dia memudaratkan kita lagi. Macam-macam lah peristiwa-peristiwa yang berlaku di sana. Tuan-tuan, perjalanan pada mahsyar sangat jauh. Kita jangan ingat pergi umrah satu kali tu pahala umrah, kita jangan ingat cukup untuk belanja akhirat. Belum tentu cukup. Pahala umrah tu belum tentu cukup. Ada sahabat Nabi umrah 1000 kali. Sahabat Nabi SAW umrah 1000 kali. Dia lagi bimbang selamat ke tidak akhirat. Itu umrah 1000 kali. Ada sahabat Nabi SAW umrah 1000 kali, tak silap dia buat haji 60 kali. Haji 60 kali tak silap bapa. Umrah bapa ingatnya umrah tu 1000 kali. Boleh dia takut dengan Allah, takut dengan azab Allah. Itu sahabat yang umrah 1000 kali. Itulah ringkasan cerita was-safaru ba'idu. Dan bermula safar itu jauh. Allah Rabbi ya Karim. Apa dah? Wa ta'atu hiya zadu fala budda minha. Wa ta'atu hiya zadu fala budda minha. Kena betul situ dulu lah. Tu dia. Itu dia. Dan bahawa amalan ta'at itu dikatakan jadi bekalan. Wa ta'atu hiya zadu fala budda. Dan bermula ta'at itu jadi bekalan safar yang ba'id. Ta'at itulah yang jadi bekalan di dalam safar yang ba'id. Pas cukup ke tak taat kita ngagi umrah sekali tu rasa puas hati. Ngagi umrah dah apa? Satu rakaat sama dengan 1,000. 1,000 ni tak cukup. Nak pergi mana tu? Nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi mana tu? Daripada Pasir Putih nak pergi Kota Baru. Pasir Putih nak pergi Jetih. Stanley, kalau Pasir Putih nak pergi Jetih ataupun Pasir Putih nak pergi Kota Baru, perjalanannya dalam 1 jam. Ataupun daripada kalau KL dekat-dekat saja je. Daripada mana ke mana? Kalau dekat bandar perjalanan yang sejam. Ataupun daripada Melaka dengan Negeri Sembilan, dekat kot dah. Dekat apa je? 2-3 je. 2 je lebih. Melaka dengan Negeri Sembilan bawa duit 1,000, banyak tak? Nak pergi Melaka je daripada Negeri Sembilan nak pergi Melaka, daripada KL ke dekat kot dah. KL kan Melaka dekat kan. Daripada KL nak pergi Melaka bawa RM1,000, banyak tak? Banyak dah. Bawa RM1,000 KL pergi Melaka memang banyak, tapi kalau KL nak pergi Mekah cukup tak 1,000 sekali. Jadi banyak itu bila perjalanan pendek. Kita kata bekalan kita banyak bila perjalanan pendek. Sekarang perjalanan panjang. Dengan pahala umrah, pahala haji. Itu tak cukup lagi. Kena banyak lagi. Perjalanan bukan 1 kilo, 10 kilo. Kita dah dengar tadi begitu panjang perjalanan.
Wa ta'atu hiya zadu, dan taat itulah bekal, dan taat yang sikit-sikit tak cukup. Banyakkan taat, banyakkan selawat. Pas kalau taat itu ada riak, ujub, takabur, kalau sombong buat kerana makhluk pula, oh hangus habaan mansura. Allah. Apa amalan yang tak hangus dengan sebab sombong, takabur, ujub? Amalan selawat. Banyakkan selawat lah mudah-mudah. Akhir zaman buat yang fardu ain, buat sembahyang fardu, nah, sembahyang qada, mengaji fardu ain, malah baca Quran, malah sembahyang sunat, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1000 kali, 10,000, 20,000, selawat aja banyak-banyak. Kerana selawat, kalau sombong kita, ujub macam mana pun, dia tak hangus selawat. Kebalnya selawat. Selawatlah. Semayang pun sudah, qada semayang pun sudah, mengaji fardu ain pun sudah, qada puasa pun sudah, puasa Ramadan pun sudah. Baca Quran malas, semayang sunat malas. Nak buat apa? Selawat. Selawat Allah SWT. Setiap saat pastikan ibadat walaupun selawat. Ibadat. Habis itu, kena berhenti situ dulu. Ketika ini apa kita baca semalam, wa ta'atu hiya zadu. Ta'at itulah bekalan kita. Pas cukup kedok tak tahulah bekal safar yang ba'id. Allah Rabbi ya Karim. Allah. Inilah letih baca kitab ni. Letih dengan bimbang. Letih dengan takut. Tapi lawak kerana Nabi dah. Aku tu cerita. Dengan putus asa, banyakkan ibadah. Banyakkan taubat. Jangan putus asa. Dan selawat jangan berhenti. Lagi mana ingat selawat atas motor, atas kereta, tempat kerja selawat. Mati dalam kerja, mati bawa kereta, tapi mulut selawat, harap mati dalam selawat. Duduk sapu sampah dekat sekolah ke, duduk berkebun kat ladang ke, duduk kat ladang sawit ke, duduk kat stesen minyak, duduk dekat kilang, bawa bas, bawa kereta, bawa teksi, balik kerja ke, selawat macam. Bagus tu duduk selawat tu kan? Tu bagus. Alhamdulillah, selamat. Jangan duk sombong sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh bagi orang nampak pun tak apa tasbih kita. Apa dakwah. Biar orang nampak tak apa. Jaga hati, jangan bagi ujub, jangan bagi riak, tak apa. Biar orang nampak. Jangan tunjuk bilangan selawat pula. Biar nampak tasbih kita tu. Biar tarik dia, ya Allah, sedapnya boleh selawat. Tarik dia, tarik orang pegang. Kalau rasa ujub, takut takabur, sembunyi. Kalau boleh jaga ujub, niat nak dakwah, letak. Sembunyikan bilangan dia tu. Allahumma salli ala sayyidina. Ikhlaslah, tapi biar ikhlas kerana Allah. Kadang-kadang tulis dekat kereta, buat kat belakang stiker. Setiap masa, jom selawat. Buat stiker, tepek kat tiap-tiap kereta kita. Setiap masa, jom selawat. Buat macam mana? Stiker jom selawat, kita di tangan tuang kereta pun ada tasbih cicing. Ataupun tasbih biji, ikutlah. Tak ada tasbih, tak ada cicing, guna jari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitulah, ada lebih-lebih kurang, ya Allah Rabbi. Jangan putus asa, insya-Allah. Jangan putus asa, insya-Allah jaya. Insya-Allah jaya. Insya-Allah semua yang hadir pada petang ini dapat berhimpun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, insya-Allah. Kita pakar-pakar doa mudah-mudahan semua yang hadir pada petang ini masing-masing selamat. Ya Allah, takutnya kenyataan yang pasti akan kita lalui, ya Allah, takutnya kenyataan mati, kenyataan pada mahsyar, kenyataan mizan, kenyataan asyirat, semuanya pasti kita lalui, ya Allah. Takutnya banyakkanlah kami dengan selawat, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Takut, ya Allah. Takut, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, Allah Ta'ala jaga kita, insya-Allah, kita, keluarga kita, khususnya diri kita dulu. Bapak ni bimbing sekali, ya Allah, mintalah selamat. Allah Rabbi ya Karim, mintalah selamat, ya Allah. Mintalah selamat, ya Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. InsyaAllah selamat, ya Allah. Barakah Rasulullah, insyaAllah. Bakal dia, insyaAllah. Dengan putus asa, amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Rabbi, apa yang baik daripada Allah dan Rasul dan para alim ulama, guru-guru kita di sunnah wal jamaah, syairah matridaya, yang kurang yang silap sebekul lisan itu daripada babo sendiri. Ikhlas kita mengaji kerana Allah, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, mudah-mudahan berjaya dunia akhirat. Allah Ta'ala redha kita dunia akhirat, Allah Ta'ala sayang kita dunia akhirat, insya-Allah. Ya Allah, redhalah kami, sayangilah kami, ya Allah. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya kita dunia akhirat, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.
Allah Rabbi ya karim astaghfirullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Allahumma anfir ummat Muhammad sallallahu Ya Allah apalah dosa-dosa kami semua umat Nabi Muhammad khususnya dosa mabuk yang begitu banyak ni dan dosa kami semua yang hadir dalam majlis ilmu petang ni semua yang hadir pada petang ni ya Allah apalah semua dosa kami dan dosa-dosa yang besar tu izinkan kami dapat taubat nasuha ya Allah wala dosa kami yang besar wala kecil wala setiap mana dosa ada pada kami hapuslah kau ya Allah tolonglah kami ya Allah tolonglah kami ya Allah wala dosa kami keluarga kami ibu bapa kami guru-guru kami sahabat kami khususnya sahabat-sahabat dakwah sahabat sepengajian, sahabat yang hadir setiap hari bersama kami. Wakalah dosa kami dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, redalah kami, ya Allah, berkatilah kami, ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, redalah kami, ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah, berkatilah kami, ya Allah. Tolonglah ya Allah, minta selamat kami, ya Allah, dunia akhirat, jalan akhirat takut. Tak tahu di kalangan kami siapa yang menghadapi dulu suasana akhirat. Ada setengah daripada kawan kami dah pergi dulu dan mereka sedang merasai ketakutan dan kebimbangan suasana akhirat. Selamatkanlah kami dan mereka itu ya Allah. Tak lama kami pula ya Allah, tolonglah ya Allah. Tak tahu siapa pergi dulu pula beberapa hari nanti, beberapa minggu lagi, beberapa bulan lagi. Ya Allah, jagalah kami ya Allah. Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami semua umat Nabi Muhammad. Ampunkan kami dalam syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkanlah dosa orang yang benci kami, sihir kami, santau kami, fitnah kami. Buatlah mereka itu jadi baik dan jadikan kami dulu baik dan mereka pun baik juga. Jadikan kami semua umat Nabi Muhammad baik-baik belakang. Tutuplah aib kami dan aib semua umat Nabi Muhammad. Termasuk orang yang nak buka aib kami pun tutuplah aib dia juga. Apalah dosa kami semua umat Nabi Muhammad. Hak saya kami, hak benci kami, apalah belakang dosa kami. Hak silap pandangan kami, hak tapu hati. Sekejap yang kami, hak dengki dendam kami. Apalah dosa kami dan mereka. Lebih jadi berjuh kami dulu dan mereka itu semua. Ya Allah, apalah dosa rakyat Palestin dan penyokong-penyokong Palestin dan orang kafir hak sokong umat Nabi Muhammad. Hadiahkan mereka iman dan Islam. Ya Allah, matikan kami umat Nabi Muhammad semuanya dalam iman, Islam dan ihsan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, redalah kami, Ya Allah, berkatilah kami, Ya Allah, redalah kami, Ya Allah, berkatilah kami, Ya Allah. Bimbinglah kami, Ya Allah, didiklah kami, Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, guru yang benar, murid yang benar, majlis ilmu yang benar, kitab yang benar, ada kitab yang benar. Kurniakan kami guru yang betul-betul membuka jalan akhirat. Kurniakan kami guru yang betul-betul menutup jalan dunia, jalan maksiat, jalan syubhat. Kurniakan kami guru yang betul-betul memburu redha dan kasih sayang Allah dan Rasul. Kurniakan kami guru yang tak gila kepada harta kami, tak gila kepada diri kami. Dan kurniakan kami guru yang tidak membuka jalan maksiat kepada kami. Kurniakan kami guru yang betul-betul takut kepada maksiat. Kurniakan kami guru yang betul-betul bertaubat kepada Allah. Kurniakan kami guru yang sebenar. Jadikan kami yang sebenar-benar menuju redha dan kasih sayang Allah dan Rasul. Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah. Sayangilah kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tenangkanlah. Ya Allah, buatlah segala kebaikan kepada kami. Allahumma farij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tenangkanlah, lapangkanlah hati kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenangkanlah hati kami, Ya Allah. Tenangkanlah hati kami, Ya Allah. Tenangkanlah hati kami. Walau kami banyak syidak, banyak kekurangan, banyak balas. Tenangkanlah hati kami dalam taat, dalam ibadah, dalam beramal saleh. Tenangkanlah hati kami dan berikanlah kami kegembiraan dan ketenangan yang luar biasa. Khususnya ketika kami belajar dan beramal dan syabah ilmu fardu ain. Rabbi ighfir lana wa dosa kami zahir wa batin dunia akhirat warhamna sayyidina kami zahir batin dunia akhirat warfa'na. Angkatlah segala darjat kami zahir batin dunia akhirat. Warzuqna
Murahkanlah rezeki kami zahir batin dunia dan akhirat. Wa'afina, sembuhkanlah segala penyakit kami zahir batin dunia akhirat. Wa'fu anna, apalah dosa kami zahir batin dunia akhirat. Redalah kami, ya Allah. Berkatilah kami, ya Allah. Sayangilah kami, bantulah kami, keluarga kami dan semua umat Nabi Muhammad. Selamat biar minat ngaji, minat akhirat, belakang-belakang, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, la bismil khatimah, matikanlah kami dan sempurna dan semua taubat sempurna reda, ya Allah. Ya Rabbi, ana zalamtu wa ana asa'tu wa ana jahiltu wa ana abdu dhaif. Kami banyak buat dosa, banyak buat zalim. Kami hamba yang dhaif. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya nak buat kebaikan, tak ada daya nak tinggal maksiat melainkan dengan izin-Mu, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Redalah. Berkatilah kami, ya Allah. Berkatilah kami, ya Allah. Redalah kami, berkatilah kami, redalah kami, berkatilah kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah kami, keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina wa lana hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal maut. Kami pernah azab mati. Wa qina adzabal kubur. Minta selamat kami azab kubur. Wa qina azab mahsyar. Selamat kami azab mahsyar. Qina adzabal mizan. Selamat kami azab mizan mahkamah akhirat. Qina azab sirat. Selamat kami azab titian jambatan akhirat. Qina azab benar. Selamat kami azab neraka. Wa qina azab dunia wal akhirah. Jadi kami daripada segala azab dunia akhirat, ya Allah. Selamatlah kami, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi. Alhamdulillah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, ya Allah, bakina fid din. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'ati. Kita taati kami dari belajar, dari beramal, dari sahabat ilmu kami. Kita taati kami dari ta'at. Redalah kami, berkatilah kami, redalah kami, berkatilah. Jagalah hati kami, zahir batin, jagalah hati kami, dan zahir tujuh anggota kami, jagalah batin kami, dan tujuh anggota kami. Tolonglah ya Allah, jadikan kami ibadat kepada-Mu, ya Allah, jadikan kami khusyuk kepada-Mu, jadikan kami yang gila kepada redha dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikan kami Allah yang menggila, memburu redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan matlamat kami Allah dan Rasul, ya Allah. Jauhi kami daripada segala yang melalaikan, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Berilah kami peluang bertaubat setiap masa-masa. Jadikan kami yang bertaubat. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Benda kita duduk diam ini selamat dunia akhirat, tidak sebab hidup agama. Dan dia kita dunia akhirat, Allah Ta'ala jadikan kita sebab hidup agama. Allah Ta'ala saya kita insya-Allah. Allah Ta'ala izin kita boleh saya Allah dan Rasul, boleh saya kepada semua umat Nabi Muhammad insya-Allah. Qabul hajat. Ya Rabbil Mustafa. Alhamdulillah.